Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala, berkata Tuan Guru Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani di dalam kitab dia Risalah Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, sehinggalah perkataan dia sekat mana tu? Sekat mana? Tambihun. 5 ini salbiyah. Dan sebab dinamakan 5 ini, 5 itu sifat salbiyah, kerana tiap-tiap satu itu maknanya menuju kepada ternafi barang yang tidak layak daripada Allah Ta'ala. Atau dikatakan tiap-tiap satu itu maknanya tidak atau bukan sesuatu yang tidak layak dengan, bukan sesuatu yang tidak layak dengan Allah, seperti kidam artinya sedia. Lalu ni kita dok kecek mengenai pembahagian sifat. Pembahagian sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Hak ni bahas dalam sikit lah, bahas dalam sikit. Hak penting seorang Islam mesti wajib beriktikad yang Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyak dia. Berapa banyak sifat kesempurnaan tidak ada batasan. Apa tak ada batasan? Kerana kesempurnaan itu benda yang tidak terbatas. Lepas tu 20 ni 20 hak wajib belajar secara tafsir, ataupun 13 sifat wajib dibelajar secara mendalam sikit. Tujuan kita belajar 13 ataupun 20 sifat ni supaya dapat membezakan di antara makhluk dan makhluk mana, Tuhan tu mana. Kerana kita wajib mengenal Tuhan. Apa maksud wajib mengenal Tuhan? Nak kenal hakikat Tuhan ke? Tak. Kita dapat membezakan hak mana Tuhan, hak mana makhluk. Ciri-ciri yang ada pada Tuhan, ciri-ciri yang ada pada makhluk. Hakikat Tuhan, tidak ada orang yang boleh mengetahui akan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Zat dia macam mana, tak ada orang boleh tahu. Maka dalam 20 sifat pula kita bahagilah secara tu. Hak ni tidak wajib, hanya nak suruh faham sahaja. Nak suruh faham sahaja. Nah. Wajibnya belajar sifat 20 tu. Dia masuk dalam kategori salbiyah ke ma'ani ke, tak cerak, tak apa dah. Hak penting kita percaya Tuhan tidak ada permulaan. Masalah dia masuk dalam kategori salbiyah ke, gapo dia maksud salbiyah itu menafikan barang tidak layak, tak apa hak tu, koho-koho. Hak penting pegang hak fardu ain dulu. Tuhan ni tidak ada permulaan. Pegang hak tu dulu nah. Dia kata 5 sifat bermula daripada kidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Itu 5 sifat ni dipanggil sifat salbiyah. Apa maksud sifat salbiyah? Kerana tiap-tiap satu makna dia makna menafikan barang yang tidak layak dengan Tuhan. Contohnya kidam. Kidam ini menafikan permulaan. Bermula bagi Tuhan itu adalah benda yang mustahil sama sekali, yang tidak layak. Maka kita tetapkan satu sifat pada Allah dipanggil kidam. Bukan kita tetapkan Tuhan pun sebut sendiri dalam Al-Quran dia ini qadim. Wal awal, dialah yang tidak ada permulaan. Qadim. Apa maksud qadim? Menafikan bermula. Kerana bermula ini tidak layak bagi Tuhan, maka kita kata Tuhan ni qadim. Apa maksud qadim? Tidak bermula. Baqa' pula kita menafikan hancur ataupun binasa.
Tuhan ini akan berakhir. Tuhan ini akan binasa. Maka binasa dan berakhir ini benda tidak layak dengan Tuhan. Maka kita kata Tuhan ni bakok kekal. Apa maksud kekal? Tidak akan berakhir Allah Ta'ala. Sama ada berakhir penuh, Tuhan tu akan hancur, mustahil. Ataupun Tuhan tidak hancur tapi dia kohol lemah dah lah. Moga dia tua dah. Berarti hancur dah separuh kuasa dia. Mustahil juga. Kita kata pula Tuhan qiyamu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuhan itu berlainan dengan makhluk. Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Kerana sama dengan makhluk, tidak layak dengan ketuhanan. Kalau kita kata Tuhan ni bisa, Tuhan ni hebat, tetapi dia sama dengan makhluk, maka perkataan lagu ni pening. Sama dengan makhluk tu tak bisa dah. Orang yang sama dengan benda lemah, benda yang sama dengan benda lemah, makhluk ni benda lemah, maka kita kata Tuhan ni sama dengan benda lemah. Berarti kita telah melemahkan Tuhan. Faham bisa lagu mana? Tumpang dengan makhluk tu tak bisa dah. Maka tak layak Tuhan itu bersamaan, sama, serupa dengan makhluk. Maka kita nafikan persamaan itu, kita kata Tuhan berlainan dengan makhluk. Mukhalafatuhu, Tuhan tidak sama dengan makhluk. Qiyamuhu binafsih, kita nafikan Tuhan itu berhajat kepada makhluk. Qiyamuhu binafsih, Tuhan berhajat kepada makhluk. Maka qiyamuhu ni Tuhan tidak berhajat kepada apa-apa pun. Hak itulah hak layak dengan Tuhan, kerana berhajat ini masih ada menunjukkan kelemahan. Kalau Tuhan ni berhajat lagi, kalau Tuhan ni nak gani lagi, nak tu lagi, maknanya Tuhan itu lemah lagi. Masih ada kelemahan. Maka tidak layak bagi Tuhan yang sempurna, kita kata masih ada hajat lagi. Dia dah sempurna dah. Semua perbuatan dan tindak tanduk dia tidak ada kepentingan dari sudut diri dia, tak ada masalah dia. Dia nak buat boleh, tak usah buat boleh. Makhluk ni kalau dia nak buat boleh, dia tak usah buat pun boleh. Tak ada kata kembali manfaat ke dia, kau apa dia jadi serabut, kau tak ada makhluk. Tak ada. Dia dah sempurna dah dengan ketuhanan dia. Tak perlu kepada apa-apa. Dia nak zahirkan kehebatan dia, ikut dia lah. Dia tak usah zahir. Kalau dia nak gapo terpulang kepada dia, tak ada orang boleh melemahkan Tuhan. Wal wahdaniyah, dan Tuhan itu tidak berbilai-bilai. Kerana berbilai-bilai ini menunjukkan kelemahan. Barang kalau dia banyak tak suhu selalu. Barang kalau dia banyak jadi tak suhu selalu, sebab banyak orang, mudah orang boleh. Manakala Tuhan yang sempurna, hak layaknya jangan berbilai-bilai. Kalau berbilai-bilai bukan kau bisa, kau tak ganah. Kau tak ganah. Apa manusia tak boleh jadi Tuhan? Salah satunya sebab dia ramah telajuk. Supaya tolong hak ni pun lebih kurang juga. Maka Tuhan ni saja dia dalam jenis dia tu, Tuhan tu tak ada orang. Jenis Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, nama Allah ini tak ada, dia seorang. Baru nampak ganah wahdani. Maka 5 sifat itu kita menolak nafi barang tidak layak daripada Allah Ta'ala. Atau kita kata ke tiap-tiap satu tu makna dia tidak sama, tidak berbeza, tidak ada permulaan, tidak belaka. Atau bukan sesuatu yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Tidak apa hak tidak layak, tidak ada permulaan, tidak. Bukan boleh terjemah juga, tidak boleh buat orang. Seperti kidam artinya sedia, maka makna sedia itu ialah tidak ada permulaan atau bukan baru. Itu terjemah dia, asal dia dah. Dan baka artinya kekal, maka makna kekal itu tidak ada akhir atau dikatakan tidak binasa. Demikianlah yang 3 kemudian daripadanya, tidak berhajat, tidak sama, tidak berbeza, bukan berbeza, bukan sama, bukan berhajat. Bukan boleh terjemuh, tidak boleh. Walhasilnya sifat salbiyah itu tiap-tiap sifat yang tak boleh mengerti akan dia itu dengan ternafi dengan tidak. Atau bukan suatu perkara yang tidak layak dengan Allah Ta'ala, semuanya dinamakan dengan sifat salbiyah. Semua benda hak menafikan benda hak tidak layak dengan Tuhan,
dipanggil nama sifat salbiyah. Kita nak panggil nama lain tu istilah dalam ilmu tauhid saja. Hak penting hak kita faham daripada pengajian, hak tu hak pentingnya. Kita tak faham sifat salbiyah tapi kita faham, kita pegang kata Tuhan ni tidak ada permulaan. Jala dah tu. Maksud tidak kau salbi ni makna dia negatif kau macam-macam, hak tu istilah di dalam ilmu tauhid. Yang ketiganya sifat ma'ani, artinya sifat yang bangsa ada di zat Allah Ta'ala. Dan iaitu 7 kemudian daripada sifat salbiyah, iaitu kudrat, irada, ilmu, hayah, sama', basok, kalam. Sifat ni ada di Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, maka kita boleh tengok sebagaimana zat Allah Ta'ala boleh tengok. Maka sifat Tuhan boleh tengok kerana sifat ni sifat jenis ada. Ada 7 sifat yang jenis ada. Pertama, kudrat, kuasa, iradat, kemampuan untuk berkehendak, ilmu, kemampuan untuk mengetahui, hayah, kemampuan hidup, sama, kemampuan melihat, mendengar, basar, kemampuan melihat, kalam, kemampuan berkata-kata. Ni 7 benda ni ada di zat Tuhan, dan kalau buka hijab kita boleh nampak. Dan sebab dinamakan 7 itu sifat ma'ani kerana tiap-tiap satu daripadanya menuju kepada suatu perkara yang ada di zat seperti kudrat. Ma'ani maknanya benda. Ma'nan, ma'ani, ma'nan min ma'ani, satu makna daripada makna-makna. Maknanya benda itu ada benda. Tu makna dia panggil. Ada mo ni kecek lagu ni ada makna ni. Apa ada makna? Ada benda dah tu. Ada tujuan dah ni. Maknanya ma'ani itu benda. Nah, ma'ani itu ada benda, bukan benda zat lah. Makna zat dah. Ada benda ni ada tu dipanggil makna. Nah. Ada muga tu orang panggil. Dia mau kecek ni ada makna ni, ada muga dah tu. Nama muga tu bukan kata zat. Sama ada dia sifat kau gapo dia tak apalah, hak penting dia muga. Maka maknanya satu sifat yang ada sungguh. Ia di zat Allah Ta'ala, sekira-kira Allah Ta'ala buka hijab, nescaya dapat kita melihat akan dia akan sifat saat ni. Demikian yang enam kemudian daripadanya kudrat, iradat, ilmu, hayah, semua boleh nampak berlaku. Yang keempatnya dipanggil sifat maknawiyah, artinya bangsa ma'ani, dibangsakan kepada ma'ani, yakni sifat yang bangsa melazim dan melekat akan sifat ma'ani di zat Tuhan. Apabila kita kata kuasa campur dengan zat Tuhan, maka timbul satu perkataan dipanggil keadaan Tuhan berkuasa. Berkuasa ni gabungnya di antara zat Tuhan dengan sifat ma'ani perkuasa. Kuasa campur zat jadi berkuasa. Zat yang berkuasa. Berkuasa ni maknawiyah dipanggil. Maknawiyah keadaan Tuhan berkuasa. Bapa keadaan Tuhan berkuasa? Sebab ada kuasa di zat Tuhan. Kuasa tu sifat ma'ani, berkuasa itu maknawiyah. Tuhan ada kemampuan mendengar, campur zat Tuhan boleh mendengar. Keadaan boleh mendengar itu timbul kerana Tuhan ada kemampuan mendengar. Hak tu dipanggil maknawiyah. Iaitu 7 sifat kemudian daripada sifat ma'ani yang tersebut, iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakallima. Dan dibilangkan sifat itu ialah kaunuhu, artinya keadaan tu dah. Maka kaunuhu atau keadaan itulah yang melazim atau melekatkan ia akan sifat ma'ani di zat. Tu sifat maknawiyah itu maknanya kaunu tu, keadaan, hal tu. Hala kaunihi, hal keadaan Tuhan itu. Dan sebab melazimkan ia akan sifat ma'ani itulah dinamakan sifat maknawiyah. Maka dipanggil sifat maknawiyah kerana keadaan yang melazimi ma'ani. Maknawiyah jadi nisbah kepada ma'ani. Adapun qadir, muridun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun itu bukanlah ia sifat, bahkan terkena kepada zat sendiri. Isim fa'il zat ni qadir, benda yang berkuasa. Murid, benda yang
Kena kepada zat. Bukan sifat tu. Murid orang benda yang kehendak. Hai, benda yang hidup, benda yang mendengar, benda yang melihat, benda yang berkata-kata. Ni kena pada zat. Ataupun orang panggil asma' nama pun tak apa. Demikian juga kaunuhu yang bersekapuh dengan qadir hingga akhir itu, maka itu bukan sifat maknawiyah. Bahkan kena kepada samaratus sifat, yakni kegunaan sifat yang diijma'kan oleh ahli sunnah wal jamaah dan Mu'tazilah. Dia kata keadaan Tuhan berkuasa tu sepakat. Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala boleh mendengar, sepakat Mu'tazilah dengan ahli sunnah wal jamaah. Cuma ahli sunnah wal jamaah kata Tuhan berkuasa dengan kudrat. Katanya Mu'tazilah Tuhan berkuasa dengan zat. Sudah. Yang penting sepakat kata berkuasa. Maka berkuasa tu dipanggil samaratus sifat, kesal sifat ma'ani. Kesal hasil sifat ma'ani berada di zat Tuhan. Maka hendaklah perhatilah engkau sungguh-sungguh, selesailah huraya-huraya sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh di dalam hatinya dengan jalan tafsir, iaitu 20 sifat. Dan lawai-lawai pun 20 sifat berserta pula dengan dalil-dalil nakli dan akli. Wallahu a'lam, dia kata. Maka kena faham 20 sifat berserta dengan dalil dia dan lawai kepada dia 20 sifat, jadi 40 sifat. Baca pula baksa lagi sifat harus bagi Allah Ta'ala, maka jadi 21 sifat. Di bawah kalimah la ilaha illallah mesti kita boleh hura paling kurang 41 sifat. Bawah Muhammad Rasulullah pula ada 9 sifat. 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus, jadi 9. 9 campur 41 jadi 50 akidah. Dipanggil aqaidul khamsin, akidah 50. Paling kurang orang Islam mesti boleh syarah 50 akidah ni. Barulah terlepas ia daripada nama muqallid ke, nama tak sahimah ke, kepada nama ma'rifatullah. Orang yang sudah kenal Allah melalui ilmu usuluddin. Terlepas dah hukum dia fardu ain, maka sekarang dia dipanggil orang kenal Allah, maka iman dia sudah sah bab beriman dengan Allah dan Nabi Muhammad. Hak seterusnya iman tambahan seperti beriman dengan hari kiamat ke apa-apa semua, hak rukun iman tu. Asasi dia berada di la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kena biar jelas molek. Barulah apabila betul akidah lagu tu, barulah dia semaya pun jadi, puasa pun jadi, sedekah pun jadi, rebai pun jadi, buat baik pun boleh pahala. Tapi kalau tak tahu apa, tak kenal Tuhan, sudah lagu mana. Maka apa orang tak kenal Tuhan ni tak dipanggil ma'rifatullah. Tak ma'rifatullah ni iman dia tak itu lagi. Ada ulama kata kekal kupu, ada kata berdosa, ada kegapo macam-macam pendapat. Jadi kena mengaji biar cerak sungguh, baru ibadat kita tu sah. Apa kaitan di antara ibadat dengan akidah? Ibadat semaya, akidah kepercayaan lah. Jangan kata tak ada hubungan. Orang yang nak buat ibadat mesti kena niat. Buatlah ibadat gapo dia, ko ibadat nak semaya, ko gapo dia mesti kena niat. Syarat orang nak niat tu, syarat yang pertama Islamunawi. Islam betul molek akidah dia orang yang niat tu. Kalau tak betul akidah, tak sah ibadat. Cina mari tak betul akidah, mari niat nak semaya subuh, sah ke tak? Dia sebut molek dak usolli gapo telitah di hati gapo muqaranah kamaliyah, tak sah. Apa? Sebab akidah dia tak ada. Cina mari kata nak bismillah lembu, nak melih kambing kau apa dia, niat bismillahirrahmanirrahim, kejam mata, buat petua apa dia apa semua, sah boleh makan, tak boleh makan. Sebab apa? Akidah dia. Maka ibadat ni dia berkait dengan akidah. Maka sebagaimana Cina kau orang kafir apa dia tak sah ibadat dia, maka orang Islam yang tak betul akidah juga sama saja hukum dia. Kena belajar, kena bersungguh sikit. Tak payah hari ni, biar ada usaha esok lusa pula. Pergi belajar biar betul akidah. Huraya sifat yang ke-21, jawaz artinya harus. Wallahu
a'lam.